Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Nama aku Asrul. Selamat datang ke Skop4 Channel. Kepada korang yang telah menekan button subscribe, aku mengucapkan terima kasih banyak-banyak. Dan kepada korang yang belum tekan button subscribe lagi atau baru jumpa channel ni, tolong tekan button subscribe di bawah dan jangan lupa hidupkan notificationnya supaya korang tak terlepas dengan video-video kami akan datang. Okey, setelah sekian lama Skop4 tak mengupload video, kali ini aku nak kongsikan sedikit video yang menarik untuk aku kongsikan dekat korang. Okey, cerita seram kali ini adalah cerita kisah benar daripada pengalaman ibu aku sendiri yang diceritakan direct kepada aku mengenai sebuah kisah keranda terbang yang berlaku di kampung ibu aku di daerah Muar Johor. Sedikit info aku nak kongsikan ke korang. Cerita ini berlaku pada penghujung tahun 69 hingga awal tahun 70-an. Masa tu ibu aku lebih kurang umur dia dalam 10 atau 11 tahun gitulah. Dan satu lagi info untuk aku kongsikan korang, watak dalam cerita yang aku kongsikan korang ni aku ubah nama dia supaya tak menjadi satu aib kepada keluarga yang aku ceritakan ni lah. Okay, tanpa berbanyak, tanpa berlengah lagi, kita start cerita ini dengan intro dulu. Are you scared? Okay, dulu dekat kampung ibu aku ni ada sepasang suami isteri yang nak kata baru kahwin pun tak, yang dah lama kahwin pun tidak juga. Cuma mungkin mereka belum ada rezeki untuk menyayai anak. Actually mereka ni hidup bahagia je berdua sebenarnya dan sangat ramah dengan orang kampung. Cuma maybe je lah keluarga mana dia yang tak nak anak kan. Cuma mungkin belum ada rezeki. Dan satu lagi misteri yang berlaku dalam family ini adalah setiap kali isteri dia tahu yang dia mengandung, anak dalam kandungan mereka akan hilang. Perkara ini terus-terusan berlaku hingga dalam satu hari itu secara misterius tiba-tiba isteri si, kita bagi nama suami dia ni Wahab lah, isteri si Wahab ni tiba-tiba sakit yang agak misteri, iaitu tiap kali lepas waktu asar bini dia akan pingsan. Pingsannya tu agak lama lah, sampai ke waktu maghrib baru dia akan sedar. Dan daripada waktu maghrib tu nak ke bawah ke isyak, dia akan macam sejuk panas. Lepas maghrib tu dia akan kena panas dulu ke atau sejuk dulu. Lepas tu dalam 5 minit, kurang 5 minit tu panas pula. Lepas tu 5 minit lagi sejuk pula. Begitu terus-terusan sampai lah ke azan isyak. Dah azan isyak barulah isteri dia tu kembali normal seperti biasa. Jadi sebabkan isteri dia ni sakit macam tu pelik kan, dan terus berterusan sehingga beberapa hari. So Wahab ni pun bawa lah bini dia ni pergi ke klinik, bawa bini dia pergi klinik untuk ni lah, untuk dicek sama ada isteri ni sakit ke apa ke. Dan bila sampai di klinik, bila sudah dicek, doktor merasakan yang isteri dia ni sihat-sihat saja, tak ada sebarang penyakit pun yang dihadapi oleh isteri dia ni. So Wahab ni tak puas hati, dibawa pula bini dia ni ke hospital. Bila dibawa ke hospital pun jawapan yang sama diterima dia, iaitu bini dia ni tidak sakit atau tak ada apa-apa sistem penyakit yang ada pada bini dia ni. So Wahab pun bawa lah bini dia balik ke rumah macam biasa. Bila dah sampai di rumah macam biasa, so sistem bini dia ni terus-terusan berlaku sehingga 2 hari. Dan 2-3 kali jugalah Wahab ni membawa bini dia ke klinik, ke hospital
Sampailah satu hari tu doktor cakap, okey tak apalah, macam ni kita tahan bini awak ke ward untuk tengok sama ada apa yang awak cakap ni betul atau tidak. Okey, masuklah bini Wahab ni ke hospital, ke ward untuk rawatan lah. So dalam 2-3 hari juga lah bini dia ni ditahan dalam ward. So selepas 2-3 hari tu tak ada sebarang simptom ataupun tanda-tanda penyakit yang disebutkan Wahab berlaku pada bini dia ni. So benda tu agak pelik lah. So, dah 3 hari 4 hari dekat ward, tapi sistem yang Wahab cakap ni tak ada pun terjadi dekat sana kan. So doktor pun bagi pelepasan supaya Wahab ni boleh bawa bini dia balik ke rumah semula. So dia orang keluar daripada hospital tu lebih kurang Zuhur gitu, dan sampai ke rumah sebelum asar. So bila waktu azan asar berkumandang je, secara automatik dan secara tiba-tibanya bini Wahab ni pingsan, dan gejalanya tu berulang kembali, iaitu lepas maghrib dia panas sejuk sampai ke waktu isyak. Lepas waktu isyak okey. So benda ni berlaku 2-3 hari selepas tu. Ibu si Wahab ni pun menyuruh Wahab ni bawa bini dia pergi jumpa pawang ataupun bomoh-bomoh, ustaz-ustaz untuk ubat cara kampung lah katanya. So dibawa lah bininya ni kepada orang-orang yang boleh berubat dekat kampung ibu aku ni. So jumpa orang ni tak boleh ubatkan, jumpa orang ni tak boleh ubatkan. So daripada dalam kampung bawa ke luar kampung, daripada luar kampung tu bawa ke bandar. Senang cerita seluruh daerah Muar tu dia pergi. Tapi tak ada satu ustaz, tak ada satu bomoh, tak ada satu pawang pun yang boleh ubatkan bini dia ni. Daripada pawang Melayu bawa ke pawang Cina, daripada Cina bawa ke India, satu orang pun tak boleh ubatkan bini dia ni. So nak dijadikan cerita, satu hari tu Wahab pun dia macam rasa gibah, tapi bukan gibah yang kita gibah tak nak buat kerja, bukan. Ini gibah kalau dia dengar ada orang boleh ubat, dia masih bagi bawa bini dia pergi berubat. Cuma dia ada rasa macam apa tu orang kata, agak menyerah lah. Dia pun lepak lah dekat satu kedai minum ni. Lepak kat kedai minum ni, secara tak sengaja dia terjumpa dengan seorang pemuda Kristian. Pemuda Kristian ni tengok Wahab muka lesu, muka pucat penat kan, tak ada urut. So pemuda Kristian ni tanyalah kat dia, kenapa dengan Wahab tu. Wahab tu menceritalah masalah bini dia dekat dengan pemuda Kristian tu. So lepas dia cerita, pemuda Kristian tu mencadangkan satu idea lah, iaitu membawa bini dia tu jumpa seorang padri dekat gereja yang berdekatan dengan tempat dia orang lepak tu. So bila Wahab dengar pemuda Kristian tu cakap dekat gereja tu ada padri yang boleh mengubatkan orang isteri yang sakit, yang kena buatan ni, dia pun setujulah untuk bawa bini ke sana. So pada esok harinya tu, dengan bantuan si pemuda Kristian tu, Wahab pun bawa lah bini dia pergi ke gereja. Sampai di gereja, dia jumpa lah padri tu, dan pemuda Kristian tu cakap lah apa masalah bini ni pada padri tu. So selepas dengar daripada penjelasan pemuda Kristian tu, padri pun meminta bini Wahab tu duduk di sebuah kursi. Duduk kat sebuah kursi tu dan mulalah upacara penghalauan syaitan katanya. Lepas upacara tu selesai, bini Wahab ni diberi satu gelas air yang dikatakan air suci ataupun kita sebut sebagai holy water, disuruh minum. So bini Wahab pun minum dah. Lepas minum, secara tiba-tiba bini Wahab ni pingsan. So masa tu agak gelabah juga lah Wahab. So
si padri itu pun bagi Wahab satu gelas air itu untuk direnjes di muka bini dia dan disapu supaya bini dia bangun daripada pingsan. Lepas direnjes disapu, bini Wahab ni secara tiba-tiba celik mata dan mengatakan yang badan dia dah tak sakit-sakit lagi macam sebelum ni, dah rasa macam sihat sikit lah. So Wahab dengar cerita tu pun dia rasa agak happy lah, agak gembira, suka kan. Siapa yang tak suka, dah berpuluh-puluh orang jadi orang ubat jumpa padri tu boleh ubatkan bini dia. So happy lah kan. So selepas daripada tu padri tu cakap Wahab kena bawa so selepas bini dia bangun tu, padri tu cakap Wahab kena bawa bini dia jumpa padri itu 2 kali lagi dalam masa 2 minggu akan datang. So Wahab pun setujulah sebab untuk kebaikan isteri dia kan, untuk isteri dia sihat balik, dia setuju je lah. So minggu kedua pun sampai kan, upacara yang seperti tadi dibuat lagi, bini dia makin sihat, makin sehat. So Wahab pun suka, dah bawa balik semula. Nak dijadikan cerita, sehari sebelum kali ketiga Wahab bawa bini itu ke padri tu, secara tiba-tiba bini si Wahab tu meninggal dunia. Meninggal dunia tu pelik lah, dia tengah baring-baring, tiba-tiba dah tak ada nafas, dah disahkan dan bini Wahab ni dah meninggal. So nak tak nak terpaksalah diuruskan, dimandikan, disemayangkan dan dikebumikan di dalam kuburan Islam dekat kampung ibu aku tu. So malam tu tahlil macam biasa. Sepatutnya esok tu Wahab kena jumpa padri, tapi Wahab tak pergi jumpa. Sebab apa? Sebab dia satu dia tengah bersedih, yang kedua dia tengah busy nak uruskan tahlil. Dia bagi umat Islam, bagi orang Melayu ni biasanya tahlil akan dibuat 3 hari atau 7 hari, tapi Wahab ni dia cuma buat 3 hari je. So sampailah hari ketiga dia still tak jumpa padri itu. Malam tu tak buat tahlil, dan hari keempat tu niatnya nak pergi jumpa padri dan memberitahu lah apa yang dah terjadi pada bini dia tu. So belum sempat dia jumpa padri tu, tiba-tiba padri yang dia nak pergi jumpa tu muncul kat depan rumah dia, datang rumah dia lah, senang cerita kan. So padri tu menanyalah kepada Wahab kenapa tak datang ke gereja, kenapa tak bawa bini dia ke sana, bini dia apa khabar, macam mana, sihat ke tidak. So Wahab pun ceritalah dekat padri tu yang bini dia ni dah tak ada, dah meninggal. So padri tu pun minta izin pada Wahab ni untuk melawat ke pusara bininya Wahab ni. So Wahab pun bawa lah padri tu pergi ke pusara bininya. So bila sampai di pusara bininya tu, si padri tadi tu pun berdoa dan menuangkan air yang dia bawa tadi, air dalam botol, dituangkan atas pusara bini tu. So lepas doa, lepas minum air, si padri tadi tu minta izin untuk balik ke gereja kan. Wahab pun baliklah ke rumah dia. So pada malam selepas padri tu datang jumpa Wahab, tiba-tiba kampung ibu aku digegarkan dengan satu berita yang orang kata nampak keranda terbang. Cerita ni sampai daripada satu telinga ke satu telinga. Mula rumah-rumah yang berhampiran tanah kuburan tu saja yang kena, iaitu keranda tu terbang, langgar dinding, langgar bumbung. Kemudian benda tu makin merebak sampai ke satu daerah Muar. Seluruh daerah Muar keranda tu terbang dan orang nampak. Cerita ni sampai ke sana. So salah satu rumah yang keranda terbang ni
Langgar adalah rumah arwah atau aku. Rumah arwah atau aku ni dulu masih kecil je, rumah kayu, atas bumbung dia bumbung daun. So bila keranda tu terbang langgar daun ni, langgar bumbung rumah atau aku ni, so nampaklah dia punya besi tu masuk dalam rumah. Dan ibu aku ni adalah salah seorang yang pernah nampak keranda terbang tu langgar rumah lah. So nak dijadikan cerita, bila benda ni telah tersebar luas di seluruh daerah Muar dan menjadi agak satu, orang kata, satu kekacauan lah. So orang-orang kampung ni pun cubalah panggil ustaz-ustaz yang boleh redakan keadaan tersebut. Yang peliknya, kerana terbang ni yang peliknya, rumah Wahab saja yang dia tak langgar dan dia tak usik. Dia cuma berlega-lega kat depan laman rumah Wahab ni, dia tak langgar pun. Itulah, ada orang nampak macam tu lah. Salah satu cerita lagi, ini cerita daripada kenalan makcik ibu aku. Menurut cerita ibu aku, dulu dekat Jabatan Nombor 1 Muar tu adalah ada sebuah tol yang menghubungkan Muar dengan Tangkak. Kalau nak pergi Tangkak kena lalu tol, nak balik daripada Tangkak kena lalu tol. So pada malam tu kenalan makcik ibu aku ni jagalah kan. Tengah saya buat langkah biasa kereta lalu dia akan buka cermin, ambil duit, lepas tu buka palang. So pada malam tu dia tengah jaga, tiba-tiba bukan kereta yang lalu tapi keranda terbang tu yang berhenti dekat tu. So dia pun jadi macam panik nak buka macam, so tak boleh nak buka palang, macam terkaku. Apa yang dia buat tu, dia buka pintu lari, cabut. Dan disebabkan peristiwa tu, kenalan makcik ibu aku tu demam seminggu, menggigil dekat rumah selama seminggu. So balik kepada cerita tadi yang pasal orang kampung menjadi ustaz tu, dah puas menjadi ustaz di seluruh daerah Muar, tak ada satu ustaz pun yang dapat ubatkan dia. Dan bawa lah ke luar, dekat kawasan hampir Muar pun still tak ada ustaz-ustaz yang dapat mengubati, yang dapat meredakan situasi itulah. Sampailah satu hari ni, mungkin si Wahab ni dapat hidayah ke apa ke. So Wahab ni bermimpi, dengan dia jumpa seseorang tu cakap, kau carilah orang ni boleh menolong bini kau. So Wahab pun pada esok hari tu, selepas bangun daripada tidur, dia pun pergilah cari orang tu. Cari tak jumpa. Sampailah satu hari tu Wahab tu minum dekat kedai kopi yang sama dia jumpa pemuda Kristian tu. Dia singgah itu secara tak sengaja ataupun memang ditentukan, dia jumpa orang yang dalam mimpi dia tu sedang minum di situ. So dia pun bila nampak orang tu pun dia pergi dan tegur dan menceritakan masalah dia. Mula pemuda tu tak nak cakap sebab dia kata dia ni bukan perubat. Betul. Selepas dipujuk-pujuk oleh Wahab, atau pemuda tu pun minta tempoh 2 hari untuk dia jumpa kembali lah selepas itu lah. So selepas 2 hari kemudian, Wahab pun jumpa balik dengan pemuda tu dan dibawalah pemuda tu ke pusara bini dia. Sampai ke pusara bini dia, pemuda tu baca sedikit doa dan menyiramkan air yang dia bawa tadi tu, siram ke atas pusara bini dia tu. Dan pada malam harinya tu dah tak ada lagi heboh-heboh pasal keranda terbang di kampung ibu aku. Di kampung ibu aku dah tak ada lagi heboh-heboh pasal keranda terbang, termasuklah di kampung sebelah dan seluruh daerah Muar. Okay, aku rasa sampai situ aja cerita aku kali ini. Dan kepada korang, jangan lupa tekan button like, subscribe dan hidupkan notificationnya. Okay, sampai sini saja dulu. Jumpa lagi. Assalamualaikum.